So saya dah online.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian. Pagi ini kita akan bersiaran langsung sekali lagi dalam siri bicara psikologi bilangan 4. Anjuran Kementerian Sumber Manusia tahun 2021. So alhamdulillah, selamat datang Ustaz Don. Apa khabar Ustaz? Sihat Alhamdulillah. Okay. Suara saya dengar no? Clear. Alhamdulillah Ustaz, suara dengar. So Ustaz, hari ini kita bersiaran langsung di FB Psikologi KSM, Unit Pengurusan Psikologi Kementerian Sumber Manusia, dalam siri bicara psikologi bilangan 4 tahun 2021 lah. So program ni kita laksanakan secara berkala dan sempena dengan work from home yang masih buka kuasa pada masa sekarang ni. So kita melaksanakan program ni secara rutin lah untuk memberi manfaat kepada warga kerja KSM dan juga dengan perkongsian yang kita laksanakan melalui tetamu-tetamu jemputan kita, insya-Allah akan memberi manfaat kepada warga kerja KSM khususnya dan juga mereka yang mengikuti kita secara langsung lah di FB. Okey, so hari ini kita cuba utarakan satu tajuk iaitu forum kita hari ini bertajuk Sabar itu indah, syukur itu nikmat. So, dan bersama-sama kita pada pagi ini adalah tetamu jemputan kita, iaitu bukan asing lagi bagi saya sidang penonton sekalian, kerana Ustaz Don Daniel bin Don Yajid ini merupakan seorang selebriti lah, pendakwah selebriti. Kalau kita tengok pada kod ayat sekarang ni, mungkin dia ada kod macam itulah, pendakwah selebriti, dan beliau juga merupakan pengurus besar kuis sel lah, seperti mana yang ada dekat belakang tu. So saya rasa Ustaz pun telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan, terlibat secara langsung sebagai pensyarah dan penyampai input di dalam Astro Aussie sebelum ni dan juga berbagai lah. Dan saya rasa tajuk yang kita utarakan pada pagi ini itu sabar itu indah dan syukur itu nikmat. Saya rasa bersesuaian dengan tetamu yang kita jemput. Mungkin tanpa melengahkan masa, saya rasa persoalan pertama yang ingin saya utarakan kepada Ustaz lah. Mungkin Ustaz boleh bagi definisi sedikit berkaitan dengan perkataan sabar dan syukur tu dalam konteks individu lah. Macam mana kita melihat perkataan ini dan macam mana dia boleh implement dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Baik. Pertama sekali, terima kasih kepada Kementerian Sumber Manusia. Tu tulis belakang abang besar-besar dia tulis tu. Kementerian Sumber Manusia, Ministry of Human Resources.
kerana sudi menjemput insan kerdil macam saya ni untuk bercakap pada satu tajuk yang besar dan luar biasa. Jadi terima kasih banyak-banyak. Orang tua kata terima kasih daun keladi. Kalau ada salah silap, maafkanlah diri ini. Jadi kepada kementerian terima kasih banyak-banyak, dan kepada jabatan ataupun bahagian psikologi, semoga Allah memberkati tuan-tuan atas perhimpunan ini. Kepada semua yang menjenguk kami pada hari ini, ada salah dan silap daripada saya, berikan teguran, sebab wallahi lastu bi khairikum. Macam abang kata tadi itu terlalu besar sangat. Saya ni sesuai pada lastu bi khairikum. Saya bukan yang terbaik untuk cakap tajuk ni. Boleh jadi ada salah silap tercicir di mana-mana. Jadi yang mana kurang saya tu tuan-tuan tambah, sebab tuan-tuan lebih mahir daripada saya. Okey. Bila nak balik kepada persoalan tadi, sebelum mula dengan lebih jauh abang, sebab tadi abang mula dengan lagu-lagu yang baik, jadi boleh tak kalau kita mula dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa? Boleh bang? InsyaAllah, boleh je. Okey, cantik. Terima kasih abang Patah. Ila syarafin Nabil Mustafa. Okey, sebelum mula, hari ini kita nak duduk lama masa kita. Kita nak spend lebih kurang dalam 1.5 jam atau 2 jam. Jadi 1.5 jam, 2 jam ni dia bukan masa semata-mata, dia nyawa. Jadi marilah kita niatkan 2 jam yang kita nak peruntukkan untuk Kementerian Sumber Manusia punya bahagian ni kerana Allah Ta'ala. Rugi kalau kita main duduk dengar hanya semata-mata sebab kerja kita suruh ke, hanya semata-mata sebab kita tak ada apa nak buang masa lagu tu nak dengar. Tak, saya tak marah, itu semua bukan. Saya nak kata rugi kalau kita tak buat dia kerana Allah. Sebab dinun nasihat tu, saya nak cerita benda tu, tapi mukadimah tu kena buat dulu. Kalau tidak, saya dah cerita panjang, dah secara apa. Jomlah kita ikhlas kerana Allah, je patah balik rugi ya. Jadi jom kita mula-mula kita niat dulu kerana Allah dalam hati ni. Bagi tahu kat dia, aku mengaji kerana Allah. Aku belajar ni untuk hilangkan kejahilan diri aku. Dan aku nak dengar ni adalah untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dengan niat itu, jom kita mula nak baca surah Al-Fatihah. Niat pula Al-Fatihah ni kita nak bagi kepada siapa? Pertama kepada tuan segala ilmu yang mengajak kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kekasih kita, buah hati kita, jantung kita, intan payung kita, sanubari kita. Ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya kepada warga kerja KSM yang barangkali dah pergi dahulu daripada kita. Betul Abang Matahana? Mungkin ada yang dah pergi dulu daripada kita. Mereka pun semangat sokong program-program macam ni. Tapi Allah sayang mereka, Allah ambil mereka dulu. Dan juga kita doa supaya Allah dengan Al-Fatihah kita baca hari ini ni, Allah sembuhkan lebih ramai lagi orang hari ini daripada COVID-19. Dan Allah Ta'ala hindarkan lebih ramai daripada meningkatkan angka tadi itu. Yang ada 6,000, 7,000 tu kurang lagi hari ini. Dengan asbab Al-Fatihah yang tuan-tuan baca. Dan juga jauhkan diri kita semua daripada COVID dan penyakit dan balak. Dan selamatkan negara Malaysia daripada tangan-tangan jahat seperti Yahudi. Orang-orang yang cuba untuk memusnahkan agama Islam. Dengan demikian itu, rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, soalan dia, apa maksud sabar?
apa maksud syukur. Sabar dan syukur adalah dua perkataan yang mai daripada bahasa Arab. Oh, sebelum tu Abang Fatah, minta maaf. Hari ni kan result SPM keluar. Ya, betul. Aduh, lupalah. Kita doa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada anak-anak kami yang sedang yang sedang bersedia nak ambil keputusan SPM. Berilah mereka kesabaran kepada apa yang akan mereka dapat, dan timbulkanlah rasa syukur kepada mereka atas usaha mereka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tenangkan hati mereka, luaskan pemikiran mereka, mudahkan mereka untuk nampak apa mereka nak buat tindakan seterusnya, dan jadikan mereka jauh daripada perbuatan-perbuatan yang tak elok apabila mereka menghadapi keputusan yang mereka perolehi. Dan jadikanlah anak-anak muda kami ini orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, dan boleh menjaga negara ini di masa hadapan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada semua yang mengikuti ini, kepada ibu bapa yang mana anak-anak ambil SPM, selamat maju jaya. Saya mewakili Kementerian Sumber Manusia mengucapkan selamat maju jaya pada anak-anak tuan-tuan. Ambil keputusan dengan elok-elok, bertenang, apa pun yang terjadi. Ingat, mereka ini fasa yang percubaan teruk mereka ni. Mereka ni Pro Max kita panggil. Mereka ni generasi Pro Max. Teruk mereka ambil SPM tahun ni, bukan ambil tahun lepas. Jadi kita kena bagikan kepada mereka. Mereka ambil tahun 2020 tu macam agak sedikit pening bagi mereka. Jadi apa-apa yang berlaku, tahniah untuk ibu bapa yang telah berjayakan anak-anak SPM. Oh, sebelum tu, saya kandidat SPM tahun 2001. Saja nak abang. Saya kira orang ingat, Ustaz boleh cakap tak ambil? Ambil 2001. Saya kandidat 2001. First batch selepas aggregate. Abang Fatah version aggregate ke version A? Lupa dah Ustaz. Dah lama sangat. Kakak saya atas saya 2 tahun, dia version aggregate. Lagi rendah aggregate lagi terror. Kami dah lagi banyak A lagi terror dia level tu. Kami first batch. Sat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Sabar, syukur adalah perkataan bahasa Arab yang diadaptasi dalam bahasa Melayu. Banyak perkataan Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu. Contohnya, lubuk hati. Lubuk datang daripada perkataan lub. Lub tu dia punya plural dia jadi albab. Sekarang kita ada sekolah ulul albab. So albab tu bahasa Arab. Jangan silap pula saya orang duk ingat Ahmad Albab macam Hak Piramli duk buat tu, yang Tompel duk buat tu. Oh, dia ketuk pintu. Oh, dia suka pintu. Aku namakan dia Ahmad Albab. Bukan. Memang babun tu pintu, betul. Tapi albab bukan babun tu. Dia albab dekat situ maksudnya lub. Dia punya plural dia albab. Itu antara perkataan yang masuk dalam bahasa Melayu. Lubuk hati. Kita ambil lubuk dia dalam. Lubuk. Lagi kerusi. Kursiyun. Ayatul kursi. Kursi itu maksud kerajaan Allah, kedudukan Allah, Allah punya singgah sana, kita kata Allah punya arash itu. Kita tak boleh kacau lah kan. Jadi kita tak boleh nak gambarkan macam mana. Tu. Jadi kursi, orang Melayu ambil jadi kerusi. Lagi, mungkin Abang Fatah tak tahu, saya sebut ni, orang tak sangka. Hak kita duk pakai kat bawah tu, seluak. Seluak mai daripada bahasa Arab. Sarawil. Sebab itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah li Imam Tirmizi, Imam Tirmizi ada bagi satu bab maja'a fi sarawilin Nabi. Bab pada menyatakan seluar Nabi. Nama dia sarawil, seluar. Itu bahasa Arab. Lagi bahasa Arab yang diadaptasi dalam bahasa lain, contohnya sugar. Sugar daripada bahasa Arab. Sukaru. Sukaru, sugar. Okay. Sukar, gula. Sugar, bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Inggeris lagi, cave. Cave, gua. C-A-V-E, cave. Bahasa Arab dia sebut kahf. Kahf. Suratul kahfi. Kahf. Orang putih dia tak boleh nak sebut kahf. Dia tak boleh sebut kahf.
Kahafa, dia sebut cave. Dia sebut cave. So dia ambil daripada perkataan kahfi. Kemudian kalau nak tengok lagi dalam bahasa Arab, dia banyak perkataan yang diadaptasi juga. Kita ada perkataan sabar, kita ada perkataan syukur. Yaqin daripada perkataan bahasa Arab, yaqin. Iman bahasa Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fiqh. Saya tak pasti. Sebab dalam sumber manusia, dia ada satu tajuk dia, leadership. Kan? Leadership, dalam Islam, nak lantik leadership, dia mesti kena ada fiqh. Fiqh bahasa Arab. Fiqh ni kepercayaan. Bahasa Arab. Fiqh. So, jadi dalam bahasa Melayu hari ni yang kita nak pakai, dua perkataan. Sabar, syukur. Jadi bila saya sebut lagu tu, maknanya nak tengok perkataan sabar, nak tengok perkataan syukur, dia tak boleh tengok bahasa Melayu. Maksud tengok bahasa Melayu itu sebahagian daripada maksud dia. Maksud banyak dia kena tengok daripada bahasa Arab. Baru kita nampak, bahasa original dia. Sabara. Sabara. Itu kata root word dia. Root word bahasa Arab dia. Sad-ba-ra. Sabara jadi sabar. Syukur, syakara. Shin, kaf, ra. Syakara. Syukur. Okey. Kalau kita nak buat dari segi bahasa, kita akan pergi panjang. Jadi saya ambil dua ayat Quran yang boleh kita faham maksud yang Allah nak dekat sini. Satu, yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Allah akan membalas orang yang sabar dengan ganjaran yang tiada bertepi. Tu dia. Jadi kata Habib Ahmad Al-Habsyi, gambaran yang kita nak dapat bila Allah kata siapa yang sabar, Allah akan bagi ganjaran tiada bertepi. Siapa yang buat satu benda yang kita nak bincang hari ini, yang merupakan satu keindahan sabar ni, siapa yang buat dia, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia ganjaran bertepi. Gambaran yang nak diberikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi dalam kuliah dia, dia kata apa? Bila satu orang itu berjalan di hari akhirat esok nak ambil ganjarannya, bila sampai dekat malaikat, malaikat kata, kamu main nak ambil apa ni? Dia kata, saya nak ambil ganjaran semayang. So malaikat akan bagi kepada dia ganjaran semayang. Kamu main ni nak ambil apa? Saya nak ambil ganjaran berbuat baik kepada ibu bapa. Malaikat akan bagi kepada dia. Kamu main nak ambil ganjaran apa? Saya nak main ambil ganjaran saya menolong orang. Tapi bila satu orang main, dia kata, saya nak main ambil ganjaran saya bersabar. Malaikat tak bagi dekat dia macam tu. Malaikat ambil amalan dia, tong pahala tu, tunggang atas dia tu. Tu dia. Penyanak habak kata, tak ada bertepi ganjaran sabar. Maknanya, luar biasa sabar ni. Maknanya menahan sesuatu yang berlaku kepada kita. Sabar pecah kepada dua. Satu, sabar daripada apa yang orang duk buat kat kita. Contohnya, Abang Fatah ni kira hari ni hot stuff lah. Saya akan pakai nama Abang Fatah je lah. Sebab kita dua lah. Nah, kalau saya bagi contoh orang lain, kesian pula. Kalau tersalah nak minta maaf tak boleh. Kalau Abang Fatah saya cakap salah, kita boleh minta maaf berdua kan, Abang Fatah kan? Ya. Jadi saya nak bagi tahu dulu kat semua. Contohnya sabar terpecah kepada dua. Satu, sabar nak buat benda yang orang buat kat kita. Contohnya Abang Fatah seorang yang baik, menganjurkan program hari ini. Dalam anjurkan program hari ini, orang pergi kata dekat dia, Allah Fatah tu bukan boleh buat apa, dia tu saja nak menunjuk baik. Orang kata lagu tu kat dia. Fatah ni dia nampak ada buat lagu tu dia tu sebenarnya nak ampun bos tu. Jadi bila orang kata lagu tu, kita bukan lagu tu. Kita buat kerana Allah. Kita buat sebab yang ni dah ada tugasan kita. Kita nak anjurkan benda ni duk fikir kat seluruh umat Islam dekat Malaysia. Maknanya apa yang hampa kata tu tak betul dengan aku. Jadi kita nak buat apa? Sabar, menahan diri daripada apa yang orang duk kata tu. Sabar, aku bukan lagu tu. Maknanya kita tahan diri kita tu. Sabar, Allahu Akbar, sabar. Itu satu pecahan sabar, iaitu menahan daripada sesuatu yang orang buat ke kita. Yang kedua, sabar juga. Sabar pecahan kedua ialah sabar bila nak buat baik.
Nak buat baik pun kena sabar. Nak bangun semayang, kena sabar. Nak semayang duha, kena sabar. Nak bagi sedekah, kena sabar. Sebab nak bagi sedekah bukan RM1 kita nak bagi RM10, RM50 contohnya. Hak tu kena sabar tu nak bawa keluar tu. Nak membesarkan anak-anak di rumah dengan keadaan work from home, sabar. Nak didik anak selama ni 8 jam anak kita dididik di sekolah. 8 jam anak dididik di sekolah. Kita tak tengok anak kita. Mereka pandai baca ke tak pandai apa. Kita tengok extra time je dekat rumah. Bukan 8 jam lah mereka duduk kat rumah kita tengok. Sebab apa? Sebab mereka sampai rumah pukul 6 tu, kita dah nak makan dengan mereka. Kita nak tengok homework mereka sikit. Tu pun kalau mereka tak buat kat sekolah. Kalau mereka habis buat macam anak-anak tuan-tuan rajin buat kat sekolah habis dah semua. Kat rumah kira kita nak makan dengan dia. Nak sembang ataupun nak main-main dengan dia. 6 sampai 7, 8, 9, 10 mereka nak tidur. So 5 jam je kita tengok mereka. Tu pun bukan tengok sungguh-sungguh macam cikgu ada silibus apa. Kita sentuh-sentuh lagu tu. Hari ni kita nak ambil tugasan cikgu. Baru kita tengok tu dia macam mana lah cikgu layan anak aku. Kalau 10 orang macam mana aku ni jahanam cikgu dia kata. Kita lagu tu. Jadi nak didik anak benda baik, sabar. Nak buat benda baik, sabar. Nak buka internet, nak tulis nasihat yang baik. Sekali tengok-tengok orang-orang duk mengata, kita pun geram nak tulis. Nak buat baik, sabar. Jadi sabar terpecah kepada dua. Siapa yang satu, sabar orang buat yang tak elok kat kita. Yang kedua, sabar bila kita nak buat baik. Itu sabar. Apa maksud dalam Islam kata? Allah akan ganjarkan orang sabar, tak kira sabar nak buat baik atau sabar kepada benda yang jahat orang buat kat kita, bi ghairi hisab, dengan ganjaran yang tiada bertepi. Syukur, yang ni pelik. Hak ni pula pelik. Syukur dalam satu ayat yang masyhur Allah Taala kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau hampa syukur dengan aku, kata Allah, aku akan tambah ke apa-apa yang hampa ada. Sekali lagi ayat tu. La in syakartum la azidannakum. Kalau hampa syukur, aku tambah. Kalau hampa kufur, aku akan nak bagi tahu kata azab aku azab yang pedih. Tu je nak abang. Jadi contohnya, kalau kita duduk dalam keadaan yang biasa sederhana, kita syukur. Kita kata alhamdulillah, Allah Taala bagi saya satu nikmat, syukur. Allah akan tambah kehidupan itu menjadi lebih indah lagi. Wah, luar biasa. Aku akan tambah jadi lebih nikmat lagi. Maknanya macam syukur adalah salah satu proses untuk bagi Allah tambah kehidupan kita jadi lebih elok. Ini satu benda yang tak boleh fikir. Bos kita tak boleh bagi lagu tu kat kita. Saja abang siap-siap. Bos kita tak boleh bagi lagu tu dekat kita. Walaupun bos kita pesan kat kita, tuan, hampa bersyukurlah, kurang-kurang orang lain tak ada kerja, hampa ada kerja. Walaupun bos kita cakap macam tu. Tetapi syukur ganjarannya hanya mai daripada Allah. Sebab itu nanti lepas ni kita akan bincang lebih panjang lagi. Saya berhenti takat muqaddimah itu dulu daripada 2 ayat Al-Quran. 1, yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Allah akan balas orang yang syukur dengan ganjaran yang tiada bertebing. Dan la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, aku akan tambah kepada kamu. Daripada ayat ni je, indah sungguh sabar tu. Allah boleh bagi ganjaran tanpa bertepi. Yang kedua, nikmat sungguh syukur tu. Allah boleh tambah pula dah, bertambah-tambah daripada apa yang kita ada. Wallahu a'lam. Ya. Orang kata luasnya penggunaan perkataan syukur tu sebenarnya Ustaz. Syukur dan sabar tu. Kan? Daripada apa yang Ustaz sebutkan tadi. So kita sebagai makhluk, sebagai individu, sebagai seorang pekerja, patutnya kita tak boleh orang kata nak komplain, tak boleh kita nak merungut. Kerana sabar dan syukur itu telah kita kecapi terlalu banyak dan besar sebenarnya. Allah. Sekejap remind saya. Saya kalau tanya soalan lepas ni, saya nak cerita yang kalau kita dengar,
Ya Allah. Lagi saya ada benar nak share sat lagi. Okey. Okey. Saya nak Ustaz tambah sikit. Bagaimana mungkin kita boleh relatekan dalam psikologi Islam, macam mana kita melihat perkataan atau melihat isu sabar dan syukur ni ke dalam diri kita. Macam mana kita boleh relatekan perkara ini? Allahu Akbar. Okey, macam ni abang. Abang Fatah, dalam psikologi dia ada satu bab, saya tak ingat bab apa, tapi dalam psikologi Islam kita sebut dalam bahasa Inggerisnya sebagai regeneration. Regeneration iaitu kita mengisahkan cerita, orang kata apa, previous history. Macam kalau orang psikologi, kalau kita nak tengok orang tu, kita akan tengok balik apa berlaku kat dia 2-3 hari sebelum, ataupun dia ni apa darah keturunan dia, supaya senang kita nak bercakap dengan dia. Jadi salah satu yang saya nak buat hari ni benda tu adalah jom kita patah balik tengok cerita lama. Orang kata, Allah, Ustaz ni kerja duk cerita orang lama. Cuba cerita Elon Musk ke, cuba cerita Bill Gates ke apakah. Saya kata tak boleh. Nak cerita pasal mereka tu sikit-sikit sangat boleh. Terlalu minor. Mungkin 1% ataupun 1% pun terlalu banyak untuk kalau nak cerita pasal orang-orang macam tu. Sebab apa kata orang lama? Belajar daripada orang yang dah mati. Kerana orang mati jauh daripada fitnah. Contohnya, kita duk cerita pasal Bill Gates. Orang nak abang kata Bill Gates kaya lah. Sekarang, bulan lepas, Bill Gates bercerai. So sekarang hang nak ikut kehidupan macam dia ke? Hang kalau ikut jalan dia, hujung jalan dia bercerai. Hang nak ke kehidupan hang lagu tu. Jadi kalau kita bercerita pasal orang hidup terlalu banyak, dia akan banyak fitnah yang akan timbul dalam hidup dia sebab dia tak mati lagi. Tapi kalau kita cerita pasal orang yang dah mati, contohnya, minta maaf abang izinkan saya sebut juga nama guru-guru kami yang mulia. Contohnya almarhum Tuan Guru Datuk Harun Din, Tuan Guru Abu Hassan Din, Tuan Guru Ishaq Din, Tuan Guru Ismail Kamus, Tuan Guru Ni Aziz. Contoh kalau kita sebut nama-nama tu, wallahi kematian mereka dicemburui oleh kita. Bukan hidup mereka. Hidup sudah telah dah. Dengan anak-anak mereka, dengan keluarga mereka, macam mana kebahagiaan yang dia kecapi. Betul tu dah telah dah. Jangan sembang yang tu. Nak habaq kata, kematian dia tu kita cemburu. Dengan hari Jumaatnya, dengan la ilaha illallah di mulutnya, dengan amalannya, dengan kitab yang dia karang, dengan majlis ilmu dia sampai hari ni orang duk dengar dia punya perkongsian dia, anak-anak murid dia duk sebut nama dia setiap hari. Macam saya duk kuliah, setiap hari duk sebut nama mereka. Itu saja menggambarkan kematian mereka saja kita cemburu. Maknanya they doing well in this life untuk memastikan dia hereafter itu selamat. Jom kita belajar daripada mereka sebab mereka dah percaya. Jom kita tengok. Jadi jom kita patah balik sejarah belakang. Kita tengok bila abang kata macam mana nak terapkan cerita ni. Saya nak pergi kepada cerita orang biasa. Lepas tu baru kita pergi dekat cerita-cerita hebat macam Rasulullah apa semua. Itu baru best. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, silap. Saya kena cerita Rasulullah dulu. Baru saya boleh cerita hal lain. Silap. Ambil Rasulullah dulu. Saya duk fikir ni. Tak boleh. Salah. Cerita Rasulullah dulu. Baru cerita yang lain. Nabi SAW ni siapa dia abang? Pertama, kekasih Allah. Habibullah. Yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga, Nabi Allah. Yang keempat, khairu khalqillah. Khairu khalqillah ni apa dia? Khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk yang Allah cipta atas muka bumi ni. Allah cipta banyak makhluk dia. Arasy, syurga, neraka, langit, bumi, gunung, ganang, manusia bernama Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maknanya triliun makhluk yang Allah Taala cipta. Dalam semua tu Nabi Muhammad khairu khalqillah, paling terbaik yang Allah Taala cipta. Lagi, siapa Nabi Muhammad? Sayyidul Kaunain, Nabi penghulu kepada alam dunia dan alam akhirat. Nabi penghulu kepada makhluk yang nyata ni dengan makhluk alam ghaib. Nabi penghulu segala, sebab tu dipanggil
Nabi ini Sayyidul Kaunain. Lagi Nabi ini kalau kita nak baca Muhammadun Ashrafu A'rabi wal Ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammad ini sebaik-baik di kalangan orang Arab dan orang bukan Arab, dan sebaik-baik makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Jadi bila kita sebut lagu tu, maknanya hak ni champion lah. Apa saja Nabi minta, Nabi pasti akan dapat. Contoh satu hadis, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, kata para sahabat, kami sedang duduk-duduk. Bila kami duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergegar. Macam nak gempa bumi. Langit tiba-tiba angin kencang main. Oh, kami kata pasal apa jadi lagu ni? Tiba-tiba bila berhentinya bumi, bila berhentinya angin semua jadi elok, di hadapan kami ada dua malaikat. Satu malaikat gunung, satu malaikat rahmat. Satu malaikat gunung, satu malaikat rahmat. Apa ada malaikat tu kata dekat Nabi? Malaikat tu kata, ya Muhammad, jangan buat macam ni. Kalau kamu nak minta, kami nak bagi apa yang kamu nak. Apa dia? Nabi sebenarnya masa duduk dekat masjid tu, Nabi pegang perut Nabi. Nabi abang kata apa abang? Ya Allah, lapaklah. Baru terasa dalam hati lapak. Sebab kita semua tahu Nabi tak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut. Tak pernah dalam hidup Nabi makan kenyang. Sehari kenyang, esok mesti lapar. Makna tak cukup makan Nabi ni. Bukan Nabi tak cukup makan sebab Nabi tak kerja apa. Tak. Nabi memang pilih lifestyle Nabi macam tu. Sehari kenyang, sehari lapar. Nabi memang pilih macam tu. Jadi nak abang kata masa hari yang Nabi lapar tak ada makan tu, Nabi pegang perut dia. Nabi pegang, Nabi kata, ya Allah, laparlah. Maknanya bukanlah kata Nabi tu nak makan. Cuma terdetik dalam hati lapar. 2 malaikat mai depan Nabi nak bagi apa yang Nabi nak supaya Nabi kenyang. Nampak tak? Nabi punya level doa makbul tu macam mana? Bukan level kita. Kita ni buatlah lagu mana pun, lepas tu duk kata bila Allah nak balas. Duk tengok. Nabi detik lah. Kita ni Allah, bilalah corona virus nak hilang. Aku doa berjabu lah. Aku sujud sampai hitam-hitam day ni. Tak hilang lagi. Dia dengar kata-kata nak sambung lagi 14 hari ke apa, kan dengar kata duk ura-ura duk bunyi lagu tu. Dia kata Allah jahanam. Bila nak makbul doa? Kita sampai lagu tu. Nabi tak. Nabi detik dalam hati malaikat 2 sampai nak tunaikan apa yang Nabi nak. Luar biasa kedudukan Nabi. Okay. Belum saya tak cerita apa-apa lagi. Saya tengah nak bagi gambaran kepada semua. Ni cerita yang nak cerita ni siapa dia orang dia. Kena tahu tu dulu. Nabi penghulu semua, kita dah cerita dah segala benda yang ada atas muka bumi ni. Nabi lah tokeh dia. Dan Nabi punya level makbul doa tu luar biasa. Tetapi abang, kakak nak compare antara abang dengan kakak dengan Nabi. Nabi sehinggakan tahun itu dinamakan tahun duka cita dan stres. Nabi tertekan apabila wafatnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan wafatnya Abi Talib, bapa saudara Nabi, yang menjaga Nabi selama puluhan tahun. Abu Abdul Muttalib wafat masa umur Nabi lebih kurang dalam 11 tahun ataupun 10 tahun. Abi Talib menjaga Nabi sampai Nabi umur 40 dapat wahyu. Berapa tahun? 30 tahun dia bela Nabi. Dia jaga Nabi. Tak ada siapa boleh pukul Nabi. Tak ada siapa boleh buat apa pun dekat Nabi. Selama berapa? Selama 30 tahun. Lelaki ini wafat. Siti Khadijah wafat. Nabi kemurungan dalam keadaan begitu tertekan dengan kehidupan. Orang tanya tahu Abang Fatah. Orang kata, Ustaz, pasal apa Nabi nak stres? Bukankah Nabi yang tahu ayat-ayat Quran yang Ustaz duk baca? Yuwaffas sabirina ajran bighairi hisab. Bukan Nabi tahu benda tu. Bukan Nabi tahu kalau in syakartum la azidannakum. Bukan Nabi tahu ke berkaitan dengan as-sabirina was-sadiqin.
Bukan Nabi tahu ke ayat-ayat tu. Siapa Nabi nak stres? Saya nak bagi tahu kata, pertama, Nabi bukan stres macam kita. Kita stres pasal fikir untuk kita. PKP tak ada ni, aku nak buat kerja apa? Nabi fikir, apa akan jadi pada agama Islam bila dua orang yang menyokong Islam tak ada dah. Selama ni dua orang ni saja yang menjaga Islam untuk support aku. Kawan-kawan yang lain semua kena tibai rapat. Kawan-kawan lain semua kena boykot. Kawan-kawan lain orang boleh pergi tendang daripada dekat pasar Berkit. Tiba-tiba dua orang ni ada, aku tak kena apa. Kawan-kawan lain pun orang nak buat, orang berkira-kira. Pasal apa? Dua orang ni mulia, dua orang ni dihormati. Lah ni daripada dua-dua tak ada. Apa akan jadi dengan agama Islam? Itu pemikiran Nabi. Nabi lost, Nabi punya punca untuk macam mana nak buat untuk agama Islam ni. Macam mana kita nak settlekan benda ni? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nabi pergi dekat Taif, kan dalam dari stres, bahasa kita lah stres kan. Stres tu tahap dah level gila-gila. Nabi try juga cari punca, pergi ke Taif. Sampai di Taif, bila Nabi sampai di Taif, orang lempak Nabi dengan batu. Bila orang lempak Nabi dengan batu, orang cerca Nabi buat macam-macam, berdarah Nabi punya badan, sebab Nabi pergi dengan sahabat Nabi seorang, sahabat Nabi Sayyidina Zaid bin Harisah. Kalau tak silap saya, maafkan saya, Sayyidina Zaid, bila Nabi pergi sana tu, dia kena baling dengan batu apa semua. Sayyidina Zaid pun berdarah, Nabi pun berdarah. Balik Nabi duduk bertelegu di batu. Batu tu ada sampai sekarang dekat Taif, tempat Nabi duduk bersandar tu, dibinakan masjid di situ abang. Kemudian datang malaikat gunung lagi sekali kepada Nabi. Malaikat gunung kata apa dekat Nabi? Muhammad, habaq kat aku. Kalau marah dengan mereka, aku ambil dua gunung, aku hempak mereka dengan dua gunung bagi perhabis buang penduduk Taif itu. Nabi kata, jangan. Aku doa kepada mereka. Nampak level sabar Nabi macam mana? Hui. Bukan sabar kita, bang. Bukan sabar kita. Kalau abang patah lagu mana? Malaikat mai tanya lagu tu. Ni, marah sangat kat mereka patah. Aku nak angkat dua gunung pergi hempuk mereka. Kita tak kata lagu tu. Kita kata apa? Malaikat jangan 3 gunung. Jangan 2 gunung. Boh sampai 3. Hempuk mereka bagi mampu bang. Tu bahasa kita. Kita punya sabar level lagu tu. Nabi dah. Nabi orang dah bagi berdarah, dah caci maki, dah perendah Nabi. Serendah-rendah martabat. Nabi boleh kata jangan. Saya doa dekat mereka. Bagi mereka lahir daripada zuriat mereka orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Tu cerita-cerita macam ni dia menghidupkan jiwa kita. Dia nak tunjuk kat kita, kata ni Nabi kita. Kita syahadah atas nama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita syahadah tu atas nama dia. Dan dia yang kita cerita tu baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, itu sabarnya sampai level macam tu. Takkan umat dia tiba-tiba nak lebih senang daripada dia. Takkan umat dia nak lebih senang lenang daripada dia. Daripada baginda. Baginda bertunjuk kat kita, saya Nabi, penghulu segala makhluk. Tak ada orang akan menghuni syurga melainkan saya kena masuk dulu. Tak ada orang yang disebut sebagai miftahul jannah melainkan saya kunci syurga. Segala rahsia alam ini, nabilah sirriha. Nabilah rahsia kepada dunia ini. Contohnya, abang, sebelum ni kita tak tahu. Rupanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutupkan yang 99 tadi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah boleh ampunkan dosa kita walaupun sebanyak pasir dan buih di lautan. Semua orang tak tahu benda tu sebelum ni. Nabi Muhammad Nabi yang cerita dekat kita rahsia alam itu. Itu rahsia alam. Baginda kunci kepada rahsia alam. Baginda memiliki doa yang makbul. Tetapi kehidupan Nabi tadi, Allah, sabar dia. Kita yang doa tak makbul, yang hari-hari buat maksiat dengan Allah. Tiba-tiba kita duk kata, Tuhan, siapa duk bagi susah hidup aku? Alamak. Orang kata, ni kacau. Tidak bang. No?
Kacau kalau jadi begitu. Sebab apa? Kita rasa aku deserve yang terbaik ya Allah. Aku deserve yang paling baik ya Allah. Sedangkan nak compare kehidupan kita, Allah jauh sekali daripada kehidupan salafus soleh. Mari abang saya cerita salafus soleh. Abang nak dengar? Ada satu ketika, ni semua ni anak-anak sahabat semua ni. Nama yang pertama, watak utama dia, Sayyidina Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Biasa dengar tak? Zubair bin Al-Awwam. Biasa dengar. Nama tu nama sahabat masyhur. Zubair bin Al-Awwam. Ini panglima perang. Ini semua ni kira tarik pedang tu tak sarung balik dah. Memang cantik kepala musuh. Terus lah mereka ni. Memang terror lah. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Dia ada anak dia nama Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Dia ada seorang lagi anak dia nama Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Dan dia ada seorang lagi anak dia, saya tak ingat nama seorang lagi apa dia. Kemudian dia ada seorang lagi kawan mereka bertiga ni. Mereka ni kan adik-beradik, daripada kawan dengan seorang lagi. Nama dia siapa? Abang mesti biasa dengar juga. Nama dia Malik bin Marwan. Rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. So, mereka 4 orang. Sekali lagi saya ulang. Abang mereka nama Abdullah bin Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, adik dia seorang lagi. Lepas tu dia ada kawan dia nama Malik bin Marwan. Okey, so 4 nama ni. Depa ni duduk di Kaabah dan ulama sebut secara spesifik 4 nama ni depa duduk di Rukun Yamani. Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah rukun bermulanya kita membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu doa kita baca ketika mana kita mengelilingi Kaabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Doa tu kita akan baca bermula daripada rukun Yamani. Sebab kita mengirikan Kaabah daripada rukun Yamani itu kita berjalan tu nak sampai depan dia adalah Hajarul Aswad. So Hajarul Aswad nanti kita akan istilah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Kita istilah macam tu seumpama kita pegang Hajarul Aswad, lepas tu kita cium tangan kita. Nabi kata, siapa yang buat istilah dia seumpama betul dia pegang Hajarul Aswad. Sebab tu bila kita buat istilam tu kita cium sama macam kita cium Hajarul Aswad. Ni satu nikmat yang orang lain tak boleh dapat lah. Ni nikmat ni tak ada siapa boleh dapat. Jadi saya nak cerita bukan apa bang, minta maaf lama tak pergi Mekah, dekat 2 tahun dah tak pergi Mekah ni. Rindu tu saja duk cerita tu sajalah tak minta izin . So daripada rukun Yamani tu, kenapa ada sunnah duk baca Rabbana zalamna anfusana tu bila kita sampaikan bau kita sampai kat rukun Yamani, dan rukun Yamani tu in fact ditandakan dengan satu garisan panjang panjang tu bawah tu dia buka nama dia rukun Yamani. Pi pula dekat ujung Hajarul Aswad dia buat pula bulat tanda juga bulat daripada atas bulat. Ni Hajarul Aswad supaya orang daripada jauh orang boleh nampak rukun Yamani, orang boleh nampak Hajarul Aswad. So soalan dia, kenapa kita tak pergi sentuh Hajarul Aswad? Daripada jauh pun kita berdoa bila kita depan Hajarul Aswad. Sebab apa? Sebab antara salah satunya cerita ni. Nanti tuan-tuan dengar cerita ni, hafal cerita ni. Apa dia? 4 orang saudara ni, 3 adik-beradik, seorang kawan ni, mereka duduk dekat depan rukun Yamani. Mereka duduk dekat depan rukun Yamani 4 orang. Tu mereka menyembah. Mereka kata, weh kawan, lah ni macam ni. Mau tak kita bercakap sikit apa benda kita nak jadi bila kita besar esok? Cerita dia 4 orang ni akan habaq sat lagi cita-cita mereka.
bila mereka habaq kata cita-cita mereka ni depan rukun Yamani. Bukan sentuh rukun Yamani. Mereka duduk depan rukun Yamani. Maknanya mereka duduk menyembang tu depan rukun Yamani. Ni rukun Yamani duduk lagu tu. Ni rukun Yamani kan petak lagu tu. Pak segi lagu tu situ. Tu lagu tu. Rukun Yamani. Mereka duduk depan tu. Duduk menyembang. Ni. Apa isu besar nak jadi apa? Apa isu besar nak jadi apa? Cara dia lagu tu. Lepas tu, seorang kata, Abdullah, abang dia sulung kata, aku ingat aku nak jadi khalifah orang Islam. Aku nak teringin jadi khalifah untuk orang Islam kat sini. Lepas tu yang adik dia pula, nama yang saya tak ingat nama tu, dia kata, kalau abang nak jadi khalifah orang Islam, saya nak jadi khalifah untuk kawasan tanah Arab ni lah. Jazirah Arab ni saya nak jadi lagu tu lah. Lepas tu Malik bin Marwan pula kata, kalau lagu tu hampa dua, seorang nak jadi khalifah orang Islam, seorang nak jadi khalifah untuk orang Arab kat area Jazirah Arab, saya nak jadi khalifah untuk seluruh orang Islam di dunia. Dia kata lagu tu. Lepas tu depa bertiga-tiga kali pula dekat Urwah bin Zubair bin Al-Awwam tadi. Depa kata, "Weh, Urwah, kami semua dah habaq dah, kami punya nak jadi apa? Hang nak jadi apa?" Sayyidina Urwah kata, "Hampa semua minta benda dunia, hampa nak jadi khalifah lah apa semua, tak apa, tak salah. Tapi aku nak jadi orang alim. Aku nak jadi orang alim." Abang, untuk pengetahuan semua, Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam menjadi khalifah orang Islam untuk beberapa bulan. Nampak? Adik dia yang saya lupa nama tadi, jadi khalifah dekat Jazirah orang Arab semua. Malik bin Marwan, siapa tak kenal? Ni nama khalifah orang Islam. Dan Sayyidina Urwah bin Zubair menjadi orang alim di Madinah, sehingga kan waktu itu dia termasuk dalam 7 orang alim masa zaman hidup dia, 7 orang alim di bumi Madinah. Tu. Maknanya apa? Pengajaran daripada cerita ni yang pertama. Cerita ni yang pertama nak abang kata, doa depan rukun Yamani makbul. Siapa yang duduk nampak rukun Yamani berdoa, doa dia makbul. 4 orang minta doa dalam masa yang sama, Allah makbul 4 doa sekali dalam masa yang sama. Itu yang pertama. Okey. Jadi, kita nak ambil cerita siapa dia? Sayyidina Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jom kita cerita dia. Jadi, dia jadi orang alim. Jadi, suatu hari, dia nak pergi jumpa kawan dia, Khalifah Al-Malik. Jadi dia bawa bersama dengan dia. Masa ni dia dah jadi orang alim lah. Dia dah jadi terror, dah alim gila-gila orang ni. Dia bawa anak dia lelaki yang menghafaz Al-Quran. Abang, saya abang betul-betul nak melahirkan seorang anak yang hafal Quran susah bang. Siapa, macam dekat Pulau Pinang dulu, masa saya belajar, tahun 2002, 2003, 2004, saya dalam keluarga saya yang besar, hanya ada 3 orang aja yang hafal Quran. Keluarga saya yang besar, maknanya bapa saya Don, yang pertama Don, lepas tu saya Don, lepas tu ada anak saya Don. So ada 3 generasi Don lah setakat ni baru. Okay? So macam contoh anak saya, nama Don Mustafa bin Don Daniel bin Don Biyajid bin Mustafa. Mustafa atas tu dia tak ada Don, dia yang menamakan anak-anak dia Don, Tok Wan saya. Okay? So daripada bapa saya Don, saya Don, anak saya Don, dalam 3 generasi ni ada lebih kurang dalam 70-80 orang ni, hanya 3 orang je yang hafal Quran abang. Maknanya nak bagi yang boleh hafal Quran anak ni susah bang. Bukan semua orang boleh buat. Mak bapak saya ada 4 orang anak, saya seorang hafal Quran. Maknanya apa bang? Nak bagi anak hafal Quran susah bang. Jadi masa zaman kami di Pulau Pinang dulu, ada satu keluarga, bapa dia hafal Quran, anak-anak dia 5 orang hafal Quran bang. Memang, macam mana dia punya mujahadah tak tahu bang. Hak ni memang luar biasa. Tapi alhamdulillah bang, itu tahun 2002, 2003, 2004. Lah ni dengan semua keadaan doa ada, boleh dikatakan setiap rumah ada anak yang hafal Quran. Betul tak bang? Betul tak abang? Kan lah ni kan dekat Malaysia dia dah jadi budaya dah. Setiap rumah ada anak yang hafal Quran. Bagus. Very good. Very good. Kekalkan keadaan tu. Sayyidina Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, dia ada 4 orang anak juga abang. Tapi 3 orang lelaki. 3 orang perempuan. Seorang lelaki. Hak lelaki ni yang hafal Quran abang.
Hak yang lelaki ni hafal Quran. Umur dia lebih kurang dalam 19-20 tahun lagu tu. Jadi ayah dia ajak ikut dia, jom kita pergi jumpa member aku, pemimpin, khalifah, kita pergi menyembang dengan dia. Ada saja nak sembang dengan dia, kawan lama. Jadi dia pergi berjalan. Dia pergi. Dalam perjalanan tu sampai, bila sampai dia dengan anak dia, bapak dia nak pergi jumpa Khalifah Al-Malik tu, anak dia kata ke ayah dia, "Pak, boleh tak cik nak pergi tengok kuda-kuda raja?" Sebab macam kita lah, kalau kita dapat peluang pergi masuk istana ke mana, orang macam saya lah, antara benda saya nak saya nak pergi tengok koleksi kereta di raja. Mestilah kereta-kereta eksotik semua ada, betul tak? Sempoi-sempoi, lawa-lawa. Kita nak tengok kereta-kereta yang best lah. So zaman dulu sama juga, orang tak tengok kereta, orang tengok kuda. Zaman dulu kalau kuda ni kira zaman lah jadi Ferrari lah. Itu contoh saja. Jadi anak Sayyidina Urwah bin Zubair ini kata ke ayah dia, "Wahai ayah, boleh tak saya nak pergi tengok kuda raja, Ustaz?" Ayah dia kata, "Tak apa, cik pergi tengok elok-elok. Sekejap ayah duk ada dekat dengan raja, lagi hamai kat kami." Tak apa, lepas tu tengah-tengah duk sembang. Abang, tengah-tengah duk menyembang. Tiba-tiba bodyguard masuk. Dia masuk, dia mencelah percakapan antara Al-Malik dengan Sayyidina Urwah bin Zubair. Dia kata apa? "Minta maaf tuan raja, saya nak kena mencelah." Raja kata, "Kamu mencelah sebab apa? Ada benda penting ke? Ada orang nak main serang negara kita ke?" Dia kata, "Tak tuan, tapi benda ni sangat penting, saya kena mencelah." Apa dia? Anak Tuan Urwah meninggal dunia. Anak Tuan Urwah meninggal dunia, kena tendang dengan kuda tadi, dia jatuh mati. Abang bayang abang. Yang khalifah ketika itu, dia dengar lagu tu, dia kata, "Allah, kuda aku, tempat aku, pergi tendang anak member aku pula." Bila jadi lagu tu, dia beralih pergi tengok dekat Urwah. Dia kalih dekat Urwah. Sayyidina Urwah ini, wah, luar biasa. Dia senyum, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam riwayat sebut dia senyum. Tak apa, bagi jenazah anak saya uruskan dia. Dan dalam riwayat tu sambungan dia kata apa? Tidak ada setitis air mata pun yang turun daripada dia. Jadi orang semua heran. Jadi bila dia uruskan anak dia sampai di liang kubur, dia kata dekat Khalifah, izinkan saya bawa turun anak saya sendiri dalam liang. Okay? Saya tak tahu, abang tahu ke tak, ada satu jenis penyakit. Kalau kita terkena tanah, dia ada binatang dalam tanah tu yang dia macam makan kaki tau. Kaki dia bukan dia burut ni untuk telur kan, kita kata. Dia bukan burut, dia jadi kaki tu jadi buruk, dia kena makan, dia jadi bengkak, lepas tu dia rosak kaki tu. Jadi Sayyidina Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, dia bawa turun anak dia dalam liang. Masa dia nak naik tu, kaki dia terkena dengan binatang yang ada dalam tanah masa tu. Kaki dia pula bernanah, rosak. Tiba-tiba dalam selang masa yang begitu cepat. Selang berapa tak apa. Pum, kaki dia rosak, tak boleh berjalan. Sayyidina Urwah ni duk ada dekat istana kawan dia ni. Dia duduk tu, dia tak boleh berjalan. Tiba-tiba dia panggil doktor. Panggil doktor. Mai tengok ni, kawan aku ni. Doktor raja pun mai tengok, pegang kaki dia. Dia kata apa? "Yang ni tak boleh tuan raja. Kita kena potong kaki dia ni." Abang, baru anak meninggal tak sat bang. Tiba-tiba sebelah kaki dia Allah nak minta dia potong. Lepas tu raja, "Allah, potong kaki kawan aku pula dah." Raja macam tu. Hak yang Sayyidina Urwah ni, dia tengok dia senyum. "Tak apa, potong. Kalau dah kena potong." Lepas tu doktor kata macam ni, "Wahai Tuan Guru Urwah, kami dekat tempat ni, cara kami nak potong kaki orang, kami akan suruh orang tu minum arak. Bagi dia mabuk, baru kami potong kaki dia tak rasa." Sayyidina Urwah dengar Sayyidina Urwah bin Zubair. Dia kata, "Demi Allah, aku tak pernah minum benda yang haram. Dan ketika aku diuji oleh Allah, takkan aku nak ambil benda yang haram." Dia kata macam ni.
Lepas tu, bila dia kata macam tu, jadi macam mana? Saya tak akan minum yang haram. Raja bila dengar lagu tu, jangan. Dia tak mau yang haram. Jangan bagi dekat dia. Cari kaedah yang lain. Dia pun minjam. Doktor masuk. Bawa masuk 10 orang bodyguard. Badan besar-besar hagam. Terkejut semua orang tengok. Pasal apa bawa bodyguard ni? Doktor kata, semua bodyguard ni nak pegang Tuan Urwah lah. Sebab saat lagi nak potong. Tak bahkan bius, tak pakai apa, nak potong. Saidina Urwah bin Zubair kata, tak payah. Suruh mereka semua keluar. Saya akan berzikirullah ketika muka saya berubah, ketika itu kamu potong. Jadi semua keluar, tinggal 2 orang dalam tu. Doktor dengan asisten dia, dengan Saidina Urwah, duduk, dia nak potong kaki. Abang, dia mula zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Bila dia mula subhanallah tu abang, Allahu akbar. Zauk dia tu, dia masuk dalam hati dia tu. Muka dia berubah jadi merah. Pasal apa? Takut. Sebab Allah bagi macam-macam. Allah nak hitung di hari akhirat. Apa benda aku buat. Dia fikir semua tu. Doktor tengok muka dia merah. Doktor terus potong. Potong kaki dia. Potong kaki dia tu. Dah potong kaki. Dengan daging, dengan tulang semua. Potong. Kira kaki kosong tu. Darah duk keluar. Berambu. Saidina Urwah tak bergerak sikit pun. Dia duduk zikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Doktor kata, Tuan Guru Saidina Urwah, kaki tuan dah potong. Dia kata, jadi lagu mana? Darah duk keluar tak berhenti. Kami nak kena celup kaki tuan dalam minyak panas. Nak bagi kering. Macam kita masak. Kan macam kita masak ayam. Kan ada darah merah-merah ayam kan. Bila kita goreng, darah pun kering apa semua. Betul tak? Abang Matah kan? Dia macam tu kan? Jadi, kaki, dia kata tak ada masalah. Celup. Bagi aku zikir. Tunggu muka aku berubah. Celup. Dia pun zikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bila dia baca lagu tu, dia pun celup kaki dia. Masa muka dia bertukar jadi merah tu, dia pun celup kaki dia dalam. Tapi biasalah, dia manusia juga. Dia pun celup dalam minyak panas. Dia menjerit sikit. Allahu akbar. Pum. Dia jatuh. Pingsan dia. Dia sedak. Tahu dia kata apa abang? Dia sedak. Dia kata apa? Wahai tuan doktor, mana kaki saya? Dia kata, cari kaki pula dah. Dia kata, ya, mana kaki saya? Dia kata, ni dia kaki tuan yang dah dipotong. Dia pegang kaki dia tu. Tahu dia buat apa? Dia angkat ni kaki dia ni. Dia angkat, dia kata apa? Demi Allah, selama 40 tahun hidup saya tak pernah berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah dengan kaki ini. Tu dia bang. 40 tahun tak berjalan pergi dekat haram abang. Kita kaki pergi tak mana? Kita punya kaki pergi mana? Kita punya kaki pergi merata tempat. Kemudian bila Allah uji kita satu benda, kita kata Allah, bila Allah nak bagi ringan dekat aku. 40 tahun tak pernah buat yang haram. Bila dia balik, orang semua sambut dia. Tahu abang dia kata apa? Dia kata dekat mereka, wahai kawan-kawan, Allah bagi saya 4 orang anak. Allah ambil seorang daripada saya. Dia tinggal 3. Masih banyak pada sisi saya. Allah bagi saya 4 anggota ni. 2 tangan, 2 kaki. Dia ambil 1 kaki saya. Masih ada 3 baki dekat saya. Banyak yang Allah bagi pada saya. Takkan saya nak marah dekat Allah. Allahu Akbar. Abang, daripada cerita ni apa pengajaran kita? Kalau kita ada sabar, ada syukur, apa saja Allah buat, ujian ni lebih dahsyat nak dibandingkan dengan kita. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz, so daripada sejarah itu kita boleh melihat macam mana para sahabat dahulu menerima kejadian itu dalam keadaan yang sabar, dan mereka melihat ada sesuatu yang positif daripada setiap kejadian yang berlaku. So kita kena melihat sesuatu yang berlaku tu ada hikmah di sebaliknya. Mungkin kalau kita tidak melihat begitu, tak meletakkan perkara yang positif dahulu, so kita akan mungkin kita akan bertindak di luar
daripada Betul. sifat normal kita lah. Betul. Abang minta izin saya ambil sikit masa sikit nak tambah sikit cerita tadi boleh ke? Boleh. Sikit. Teruskan. Ketika Sayyidina Urwah bin Zubair nak balik. Raja nak babai, ada satu rombongan mai masuk. Dalam rombongan tu ada seorang lelaki buta. Dia duduk lagu tu. Daripada usung dia buta. Kemudian Raja kata, dalam riwayat ni sebut, Raja kata, aku pun hairan pasal apa aku tanya. Tapi memang aku tanya dia. Sebab Raja, dia patut dia tak payahlah nak ambil tahu sangat. Allah kawan ni buta, boleh jadi dia buta masa kecil kan. Tapi Raja kata, aku terdetik pada ketika tu, aku nak tanya dia. Aku tanya, kamu orang buta ni siapa? Orang buta tu jawab, Allahu Akbar. Ingat Sayyidina Urwah bin Zubair, dia baru kematian anak, dia baru kena potong kaki. Okey? Malam yang dia nak balik tu, tiba-tiba ada satu rombongan mai. Dalam rombongan ni ada orang buta. Raja tanya orang buta, "Hai orang buta, hang ni siapa? Hang ni siapa dia?" Orang buta tu jawab, "Saya adalah orang yang paling kaya asalnya. Saya ada anak yang ramai, harta yang banyak, dan saya adalah orang yang sihat. Saya nak pindah. Jadi saya bawa semua harta saya bawa anak isteri saya bawa kuda binatang, unta saya semua. Kami nak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Sampai di satu tempat kami singgah, kami nak tidur. Tiba-tiba ribut hujan mai. Di tengah padang pasir tu kami tak tahu pasal apa. Allah bagi banjir tempat tu. Anak saya mati, isteri saya mati, harta saya hilang di tengah padang pasir macam tu sahaja. Ketika saya berenang, duk selamatkan diri, saya nampak ada sebatang pokok, saya berpaut pada pokok itu. Sehinggalah air makin reda. Tiba-tiba saya nampak ada seekor unta. Saya nak pergi dekat unta saya tu. Saya dengar suara, ada nampak suara dengar bunyi macam tu. Saya kalih tengok ada anak saya seorang duk tergantung dekat satu lagi pokok. Saya pergi ambil anak saya. Saya selamatkan anak saya. Saya letak dia dekat bawah. Saya cuba bagi, bahasa kita CPR pun semua, bagi anak saya hidup. Anak saya mula bernafas. Saya tinggalkan anak saya nak pergi ambil unta tadi. Bila saya pergi kepada unta tadi, tiba-tiba saya dengar suara anak saya menjerit. Saya beralih. Rupanya seekor serigala gigit anak saya, bawa lari anak saya dan makan anak saya. Saya nak ligan serigala, saya tak sempat. Saya tengok pula unta tadi, saya lari pergi ke unta tadi nak pergi ambil juga dia. Saya sampai dekat unta tadi. Unta tadi angkat dua kaki dia. Dia tendang muka saya, kena muka saya dan kena pada bahagian mata. Buta saya. Tuan Khalifah, dalam satu malam saya jadi seorang yang buta. Saya kematian semua anak isteri saya. Dan saya hilang semua harta saya. Oh, gila abang. Allahu Akbar. Abang, saya baca cerita lagu ni. Abang ingat saya dengan apa yang Allah bagi keliling. Saya nak buat sedih lagu tu. Saya baca cerita ni, saya kata kalau saya duduk kat tempat orang ni, saya jadi gila. Betul tak betul abang? Hang seorang yang kaya, hang seorang yang ada anak, ada isteri mewah, hang ada kenderaan semua banyak. Satu malam semua benda hilang. Gila. Bukan hilang saja, mata pun jadi buta, hilang. Saya. Bila saya dengar cerita ni, saya kata astaghfirullahalazim. Ya Allah, apa benda lagi lah yang aku nak pergi kufur dengan kamu ya Allah. Hak Tuhan bagi kat kita ni tak ada apa. Elok sangat dah. Elok sangat, patut padan dah. Dengan dosa yang kita buat, dengan segala apa yang kita buat maksiat dengan Allah. Allah bagi hidup kita lagu ni, patut padan dah. Kita kena syukur. Ya Allah, mujurlah Allah bagi lagu ni kat kita. Ya Allah, patut padan dah. Wallahualam. Banyak cerita-cerita Ustaz. Banyak orang kata sejarah-sejarah yang kita boleh ambil ikhtibar dan kita relatekan dengan situasi yang kita lalui pada masa inilah. Supaya kita boleh orang kata bersyukur
dengan apa yang kita ada pada hari ini. So Ustaz, Betul? ada sedikit benda yang saya nak tarik perhatian Ustaz lah daripada sejarah-sejarah para sahabat yang lalu. Macam mana kita boleh ambil ikhtibar ini untuk kita bawa kepada sektor pekerjaan kita dan untuk mendidik diri kita macam mana untuk kita jadikan sejarah kisah-kisah para sahabat ini sebagai satu booster kepada kita untuk kita menjadi pekerja yang lebih cemerlang kepada Baik. organisasi kita. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi, semua saya dah cerita yang mana saya tahu patut padan untuk hari ini punya cerita. Okey. Jadi apa pengajaran kita nak ambil daripada cerita-cerita ni semua? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Macam ni. Semua yang kita cerita tadi, mereka mendapat didikan daripada Nabi SAW secara langsung, atau mereka dapat didikan daripada ayah mereka, keluarga mereka yang mendapat didikan daripada Nabi secara langsung. Jadi sekiranya kita menggunakan formula yang ada pada sejarah Nabi ataupun yang digunakan oleh para sahabat, insya-Allah benda tu kita boleh dapat. So hari ini antara formula yang paling besar kita nak pakai adalah Al-Quran. Dan formula yang saya nak pakai hari ini adalah daripada surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Okey, tuan-tuan boleh buka Quran, tengok surah Al-Mu'minun. Okey, tengok A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Alright. Ayat 1 sampai ayat 11. Ada 7 formula Allah bagi yang boleh kita korek step by step dia. Kita buat dalam hidup kita, insya-Allah kita berjaya. Nombor 1. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang yang beriman. Nampak? Beriman adalah satu tahap yang memang kita nak. Semua orang nak jadi orang yang beriman. Kita semayang apa semua sebab kita nak jadi orang beriman. Kita nak beramal soleh sebab kita nak jadi orang yang beriman. Kita nak masuk syurga sebab syurga diberikan kepada orang yang beriman. Sebab Allah sebut wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau kita tanya semua orang pun kita nak jadi orang yang beriman. Sebab apa? Sebab Allah dia nak orang yang beriman. Tapi starting ayat ni Allah bagi dulu berjayalah orang yang beriman. Kenapa Allah tak cerita dulu apa yang kita kena buat? Sebab lepas tu kan Allah kata kena semayang khusyuk, kena buat keluar zakat, jangan lalai, jaga kemaluan, jaga amanah, kemudian jaga lagi sekali solat.
Pasal apa Allah tak cakap semua tu dulu, lepas tu baru Allah berjayalah orang yang beriman. Tapi formula ayat ni Allah start dulu dengan berjayalah orang beriman. Daripada sini kita dapat satu formula, huruf S. Apa dia? Set your goal. Kita letak dulu kita punya matlamat apa dia? Letak dulu matlamat kita. Set your goal dulu. Letak dulu matlamat kita. Saya nak jadi seorang ustaz. Saya nak jadi orang alim. Saya nak jadi pemimpin orang Islam. Betul tak yang tadi dekat depan rukun Yamani, depa berdoa? Betul? Jadi dalam doa kita itu kita doa, ya Allah, jadikan saya seorang yang ada harta untuk saya guna di jalan Allah. Ya Allah, dia bukan doa yang kita baca habis kok mulut saja noh. Doa kita dengan Allah bukan setakat habis dekat mulut. Abang Fatah, abang tahu tak, saya baca kisah-kisah orang dulu-dulu kan. Depa putus slipper. Kan semua orang pakai capal, semua pakai slipper, sandal. Capal depa putus. Depa doa dekat Allah, bang. Ya Allah, slipper saya putus. Tolong bagi ada gantinya, ya Allah. Allah bukan buat turun capal daripada langit. Allah tak buat turun slipper daripada langit. Allah tak buat turun sepatu, kasut daripada langit. Tak. Kena berusaha. Kena pergi cari, kena jahit, kena beli baru. Faham tak? Tapi nak abang kata, mereka set mereka punya goal tu dengan Allah dulu. Apa pun nak Allah dulu. Itu luar biasa. Kita doa, ya Allah, ampunkan dosa saya. Amin. Lepas tu kita dah lupa dah apa yang kita baca doa tadi. Hak ni kita kena ubah sikit lah. Doa tu biar dengan sepenuh jiwa. Sunnah Nabi, ahli sunnah Nabi, ahli sunnah wal jamaah, mazhab Imam Asy-Syafi'i, Asy-Syairah, dan juga akhlak daripada Imam Malik, Imam Al-Ghazali. Salah satu yang kita makin duk tinggal hari ini ialah doa dengan bersungguh-sungguh. Hak tu semua kita punya kuasa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata kita. Jadi sebab tu startingnya qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang yang beriman. Set your goal. Hang nak jadi orang beriman nak? Doa. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman. Ini kita doa. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al bi rahmatika. Tengok merata. Khusyuk, cuba kita doa. Allahumma ahina bil iman. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Cuba tengok balik rakaman kita masa kita mula tadi. Kita doa kena sungguh-sungguh. Kita doa sungguh-sungguh. Ya Allah, tolong lapangkan dada saya nak bagi faham. Nampak? Kita set dulu goal kita. Aku nak dengar, aku nak faham, aku nak belajar. Kalau kita tak set benda lagu tu, kita duduk 2 jam pun habis lagu tu. Alah, hilang lagu tu, tak ada. Betul ya Abang Fatah, betul yang saya cakap? Maaf, saya sambut sikit soalan abang tadi. Sambut sikit. Bukan nak tunjuk pandai abang. Saya punya pengalaman kerja 10 tahun. Saya tak pandai mana. Bayangkan kalau kita nak pergi kerja kerana siapa? Kalau kita niat kita nak pergi kerja kerana Allah. Ya Allah, saya nak pergi cari rezeki ni kerana Allah. Saya nak pergi cari rezeki ni untuk buat benda ni. Saya nak kerja ni kerana Allah. Ya Allah, saya nak ceramah ni. Saya ceramah ni sebab saya kerja dengan kusel. Ya Allah, tolonglah bagi saya ikhlas sampaikan dia. Bagilah saya. Agak-agak nak main-main dalam menyampai. Agak-agak nak buat benda tak senonoh nak masa kita kerja. Tu benda tu paling penting sekali. So nombor 1, set your goal. Set dulu kita punya goal. Apa yang kita nak. Set dulu kita punya goal. Apa yang kita nak. Nombor 1. Nombor 2. Qad aflahal mu'minun. Allazina hum fi salatihim khashi'un. The word is khashi'un. Apa dia formula kedua? You. Tadi S. Yang ni you. Apa dia? Understanding. Lepas kita set kita punya goal, sekarang kita kena faham. Dia orang yang berjaya ni bukan orang yang semayang. Orang yang dalam semayang dia khusyuk. Dalam semayang dia sampai kepada understanding. Pasal apa aku kena semayang? Baru dia jadi orang berjaya. Berapa ramai orang yang berjaya tapi Allah Ta'ala kata apa? Wawailul lil musallin
Alladzina hum fi alladzina hum ala bukan. Macam mana? Fawailul lil musallin alladzina hum fi solat. Macam mana ayat dah? Lupa dah. Fawailul lil musallin. Apa tu? Alladzina hum ra'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum okey. Fawailul lil musallin alladzina hum fi ala salat. Apa ni? Lupa dah. Apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa dia? Fawailul, celaka atas orang yang sembahyang. Nampak? Maknanya ada orang yang sembahyang yang celaka? Ada. Itu. Jadi orang yang sembahyang yang Allah nak, yang dia faham apa pasal dia sembahyang. Jadi perkataan faham tadi kita ambil formula dia understanding dalam kita punya kehidupan ini. So sekarang kita kena faham apa kita kena buat sekarang dengan apa yang kita dah set tadi. Contoh, saya nak jadi ustaz. Tak maaf abang, saya bagi contoh abang tak apa nak abang. Okey, saya nak jadi ustaz. Okey? Saya nak jadi ustaz. Sekarang saya kena faham ada banyak benda yang saya kena kurang dan tak boleh nak buat. Contoh, orang umur macam saya sekarang, ramai je orang yang banyak main game. Saya pun suka main game. Tapi sebab nak jadi ustaz lah, takkan aku nak main game. Aku kena kurang sikit lah main game. Nampak? Orang macam saya, umur macam saya, di luar sana, ramai yang dia ada terlalu ramai kawan. Dan dia boleh kawan dengan siapa saja dan dia boleh message dengan siapa saja. Sebab kawan dia, tak ada masalah. Tapi kalau saya, aku nak jadi ustaz ni. Tak boleh nak message merapat iPad sangat ni dengan kawan-kawan ni. Kena patut padan. Nampak? Aku tak boleh nak post ikut suka dekat dalam IG aku. Aku nak jadi ustaz ni. Betul tak betul? So sama juga. Saya duduk kerja ni dekat pejabat saya dekat ni. Kalau saya tak mau kerja kat tempat ni, baik saya pergi cari kerja kat tempat lain. Kalau saya nak pergi asyik duduk marah, nampak? Kalau asyik-asyik duduk cari salah orang, asyik-asyik duduk buat ni, baik cari kerja kat tempat lain. Jangan duduk lagi kat situ. Hak ni nak duduk kat situ, tapi tak mau tak mau faham benda yang ada dekat situ. Ada, tapi orang lain duk buat salah, Ustaz. Orang lain duk buat dosa. Awak macam kita tak berdosa ke? Saya pun berdosa. Contoh saya belajar dekat kuis kan. Saya mengajar dekat kuis. Kalau nampak macam kuis ada banyak duk buat salah tak kena, baik saya pindah pergi tempat lain. Kalau saya nak duduk dekat situ, saya nak kerja situ, saya nak sini, baik saya cari benda yang baik ada dekat situ. Betul tak bang? Saya kena faham apa gerak kerja kuisel. Kuisel ni entiti apa? Sebab tu understanding penting bang. Bila kita set goal. Tu. Hak tu nombor 2. Jadi kalau kita nak ambil untuk kerja kita hari ni, okay, work from home sebab apa? Kena faham. Kena ambil masa untuk faham benda ni. Kalau tidak, hidup kita jahanam. Sahabat, mereka semua faham. Kami ni umat Nabi Muhammad, kami ni nak bina generasi. Kami nak bawa Quran. Sayyidina Abu Bakar hafaz Quran. Sayyidina Umar hafaz Quran. Betul tak abang? Sayyidina Osman hafaz Quran. Pasal apa mereka bukukan Quran? Kalau mereka ikut pemikiran macam kita, pasal apa nak pergi buku Quran? Kita semua hafal Quran apa? Tapi sebab mereka fikiran kita. Mereka faham apa kerja mereka kena buat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat yang terbaik yang aku keluarkan kata Allah daripada semua generasi adalah umat Nabi Muhammad. Kerja kamu ialah ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah kemungkaran. Kita cegah mungkar dulu, suruh baik tak buat lagi. Suruh orang buat baik dulu, cari positif dulu, baru kita cari yang negatif. Betul tak? Ni bukan formula saya. Allah bagi. Allah bagi
Sebab tu sahabat, mereka punya buat baik lebih banyak daripada mereka nak cegah yang mungkar. Mereka bukukan Quran, barulah mereka marah orang yang tak baca Quran. Kita sailang orang paling sedap. Tibailah kerajaan buat nu tak kena, pembangkang buat nu tak kena, kawan ni buat tak kena, menteri ni buat tak kena, semua buat kena. Hang buat apa? Tidur. Hak tu paling kena. Hak tu kacau. Understand. Nombor 2. Nombor 3. Allah kata apa? Wallazina hum lizakati bukan. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang boleh menjauhkan diri daripada benda-benda yang lara, benda-benda yang kalau kita baca dalam ni, dan orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nampak? Apa dia? C. Dia punya formula dia C. Concentrate. Tadi S. U. Yang ni C pula. Concentrate. Kita kena fokus. Kita nak apa? Hidup. Abang, saya lagi 2 tahun. Umur saya 40 tahun. Kalau Allah bagi saya umur macam Nabi Muhammad 63 tahun, by land hidup saya ada lagi 24 tahun. 24 tahun ni sat ya bang. Tahun 2020 habis lagu tu ya, betul tak bang? Ni dah masuk tahun ni, dah tengah tahun dah. Betul tak? 24 tahun ni sat ya bang. Silat-silat rasa macam 2 tahun je. Kalaulah kita masih sibukkan diri kita dengan benda yang tak bermanfaat, kita luang masa dengan Instagram kita lebih banyak, kita luangkan masa kita dengan Facebook lebih banyak, kita luangkan masa kita dengan dengar lagu lebih banyak, kita tak akan ada ruang untuk nak dengar Quran, tak ada ruang untuk nak menelaah ilmu, tak ada ruang untuk nak bersangka baik dengan semua benda, tak ada ruang. Abang ada 24 jam, saya ada 24 jam, Nabi ada 24 jam, sahabat ada 24 jam. Betul tak betul? Tapi abang sudi nak dengar satu contoh Imam An-Nawawi. Tapi jangan malu tau. Saya dah cerita ni 3 kali saya dah malu lah. Memang malu sungguh. Tapi nak buat macam mana? Mereka orang hebat. Imam An-Nawawi rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu, dia tulis dalam satu sejarah hidup dia kata apa? Baqaitu, orang tanya Imam Nawawi ni siapa dia? Imam Nawawi ni yang ada hadis 40 tu abang. Hadis 40 Imam An-Nawawi tu yang ramai orang baca Arba'in Nawawiyah ataupun kitab Arba'in Nawawiyah ataupun Arba'un Nawawi. Yang semua orang pakai baca kan. Imam Nawawi dia tulis kitab ni sorry. Arba'in Nawawi satu, yang famous Riyadhus Salihin. Yang orang baca Riyadhus Salihin, dengan satu lagi Al-Adhkar. Imam Nawawi itu semua tu Imam Nawawi tu. Okey. Kan kita baca kitab tu semua kan. Kurang-kurang 3 kitab besar ni kita baca yang Imam Nawawi punya kan. Imam Nawawi tulis dalam biodata dia. Abang tahu dia tulis apa? Baqaitu sanatain la ad'u janbi 'ala al-ardi. Kerana terlalu seronok aku belajar di Damsyik, pernah selama 2 tahun aku tak tidur. Abang, 2 tahun tak tidur bang. Punya pulun ilmu 2 tahun tak tidur bang. Kita 2 tahun tidur saja. 20 tidur saja. 2021 setengah tahun pun dah tidur saja. Allahu Akbar. Baqaitu sanatain la ad'u janbi 'ala al-ardi. 2 tahun biasa aku tak meletakkan aku punya badan terlentang tidur, kata Imam An-Nawawi. Maka syarah guru yang mulia iaitu Dr. Syekh Ali Jumaah, dia kata apa? Kalau dia mengantuk sangat pun, dia akan letak kepala dia atas kitab. Imam Nawawi dia akan letak kepala dia atas kitab untuk beberapa saat, dia angkat balik. Lepas tu dia sambung balik tulis. Abang,
hidup Imam Nawawi daripada tahun 631 Hijriah dia lahir sampai 676 Hijriah dia wafat. Lebih kurang 40 tahun umur dia. Takkanlah dia menulis masa umur dia setahun, betul tak? Umur dia 10 tahun dia khatam Al-Quran 30 juzuk hafal. Umur daripada 11 tahun dia baru nak mula, dia pergi menuntut ilmu. Umur dia 18 baru dia start. Maknanya lebih kurang 20 tahun hidup dia mengarang. Abang, 20 tahun hidup dia mengarang, abang. 20 tahun hidup dia mengarang. Orang kata, dengan jumlah buku yang dia karang, dengan tebal dan dalamnya ilmu yang dia karang, abang tengok saya, sehari dia kena menulis 16 muka surat. Bang, bayangkan menulis ilmu 16 muka surat dengan tangan abang. Sehari. Bayangkan. Kalau sehari 16 muka surat. Tak usah 16. Sehari 10 muka surat. 365 hari. 3,650 muka surat. Kali 20. Abang bayang dia bagi manfaat lagu mana dekat kita. Sekarang ni, saya nak cakap dengan semua orang, terutamanya muka saya, sebab saya dah nampak muka saya ni besar. Saya nak kata apa? Kat diri saya ni, saya nak cakap dengan kawan-kawan semua. Saya nak kata apa? Kalau hari ni kita mati, apa yang kita tinggal untuk generasi kita daripada hasil kita? Kitab, bacaan Quran, suara, ilmu, YouTube, Facebook, Instagram yang baik, kata-kata semangat, apa? Nak sambung sikit. Hari tu saya khutbah dekat satu tempat di Pulau Pinang. Ni masjid. Sebelah ni mimbar. Sebelah mimbar tu ada tingkap. Buka tingkap tu nampak kubur. Tepi tu kubur. Saya kata dekat depa masa saya khutbah, saya kata apa? Wahai sidang Jumaat, tengok kubur ni, saya kata. Tengok kubur ni. Orang yang ada dalam kubur ni semua tuan-tuan yang hantar mereka. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Apa benda yang mereka bawa sekali dengan mereka? Mereka bawa ilmu, mereka masuk dalam kubur. Mereka bawa pengetahuan, mereka masuk dalam kubur. Tapi kalau ilmu dan pengetahuan ni mereka tak tulis, mereka tak tinggal, mereka tak cerita, semua tu duduk dengan mereka dalam kubur. Tak boleh ambil balik dah. Kita ada peluang Allah bagi. Jom kita sama-sama. Jom kita bagi hidup kita manfaat. Jangan habiskan masa dengan benda-benda lara. Duk tengok orang dalam Twitter dan sebagainya. Biar tinggal. Bukan tinggal terus dak. Jangan terlalu into sangat. Banyak benda lagi kita nak kena buat kerja untuk pejabat kita. Kementerian Sumber Manusia, staff-staff dia nak bagi tahu kata kementerian masih perlukan banyak lagi. Tajuk yang saya bincang hari ini, psikologi ataupun formula daripada Al-Quran untuk bekerja yang cemerlang. Kita tak bukukan lagi, kita tak bentangkan lagi. Kita tak ada lagi formula ni untuk dihantar di pejabat-pejabat. Banyak lagi benda kita nak kena buat. Kepada kawan-kawan yang tengok daripada pejabat-pejabat lain, banyak lagi manfaat kita boleh bagi. Bukan sekadar hanya kita hadir kerja macam tu saja. Jangan habiskan. Ingat, otak kita sama. Besar tu. Abang tahu kan? Otak kita besar, genggaman kita macam ni. Maknanya otak saya besar ni. Ni ikut tangan saya ni. Ni otak saya besar begitu. Abang punya otak pun ikut tangan abang. Bila abang buat begitu, otak abang besar begitu. Ni, otak kita besar ni, ikut tangan kita. Otak kita sama. Kalau kita habiskan dia dengan benda-benda yang tak bagus, maka tak ada ruang nanti untuk benda bagus kita masuk. Okay? So kita kena concentrate. 3. 4. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang fa'ilun, mengeluarkan zakat, buat zakat. Kenapa buat zakat? Kenapa tak yunfiqun? Kenapa zakat dia tak jadi yunfiqun, dia jadi fa'ilun dekat sini? Sebab dia nak bagi tahu benda yang paling penting adalah kena buat. Apa benda kena buat? Zakat. Apa dia?
Contribution. So dia punya yang keempat, formula dia C. Contribution. Dalam hidup ni kita kena contribute. Baru kita jadi orang yang berjaya. Kita duduk di rumah PKP. Kita contribute apa dekat pejabat kita? Dengan apa yang kita contribute, berbaluikah dengan apa yang kita dapat? Dengan apa yang kita tolong contribute, berbaluikah apa yang kita dapat? Atau sepatutnya kita boleh buat lagi video, kita boleh buat lagi tulisan-tulisan yang baik, kita boleh tolong lagi kawan-kawan kita boleh ada interdepartment lagi, buat bantu orang lain, tolong program orang lain, hadir dalam majlis orang lain. Kita kena contribute dalam hidup ni. Sebab tu kalau kita tengok, semua orang yang tadi, yang kita cerita, semuanya ada contribution mereka. Semua ada contribution mereka. Jomlah kita belajar contribute. Banyak cara contribute. Contribute dari segi keuangan, contribute dari segi idea, contribute dari segi menyelesaikan masalah. Okey, macam ni. Sempat lagi tak untuk saya cerita, bang? Satu cerita. Kita ada 15 minit ke, Ustaz? Ada Boleh. 15 minit. Saya bagi Ustaz 5 minit untuk yang ni. Lepas tu kita ada banyak persoalan yang dikemukakan oleh sidang penonton. Mungkin saya akan pick up 1-2 soalan lah, meraihkan pertanyaan. Boleh. Okay. Boleh. Abang, cerita ni nama dia Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa ardahuma adalah sahabat Nabi. Bapaknya nama Abdullah adalah salah seorang yang syahid dalam medan perang Uhud. Okey, bapa Sayyidina Jabir iaitu Sayyidina Abdullah wafat dalam perang Uhud. Jadi bapa Sayyidina Jabir ada meninggalkan hutang, tahu? Dia ada tinggal hutang. Jadi Sayyidina Jabir nak tolong bayar hutang-hutang itu. Bila dia kira balik dengan jumlah harta yang dia ada, iaitu buah-buah kurma yang dia ada daripada ladang bapa dia semua, tak cukup orang nak bayar hutang. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Okey abang, tajuk kita sini tadi contribute kan? Okay, tengok saya bagi tahu. Jadi dia kata, ya Rasulullah, boleh tak tolong saya nak selesaikan hutang? Nabi kata, okey, saya akan mai ke rumah. Jadi dia tunggu Nabi sampai. Bila Nabi sampai, mula sekali Nabi ajak dia kata, ini je kurma yang saya ada, saya nak bayar balik kat kawan ni, hutang-hutang ayah saya tak mampu. Nabi kata, okey, jom kita pergi jumpa dulu orang yang ayah hang berhutang, aku berunding dengan dia. So Nabi pergi jumpa dengan orang yang bapa Jabir berhutang, Nabi deal untuk minta kurang. Tengok orang yang berhutang tu dia tak bagi kurang. Tak apa sebab dia ada hak, dia yang bagi hutang. Dia kata tak mau, saya tak mau diskaun. Saya nak bayar penuh juga. So Nabi kata okey, tak ada masalah. So Nabi balik. Lepas Nabi balik dengan Sayyidina Jabir, Nabi kata dekat Sayyidina Jabir, ingat pokok kurma yang ada buah ni, jangan buat apa-apa lagi. Kamu buat turun dia harvest, letak kurma ikut jenis-jenis kurma, lepas tu panggil aku. Jangan buat apa-apa lagi. Jadi Nabi pun balik. Sampai masa cukup untuk harvest kurma, Sayyidina Jabir jatuh pula sekecil tu. Allah. Minta maafkan saya. Duduk kat rumah. Depa dah bangun tidur, dah duduk makan, apa dia jadi aktif Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam ni. Jadi Sayyidina Jabir dia harvest. Dia ambil kurma-kurma semua, dia letak ikut Nabi abang. Kurma ajuah 1 tumpuk, kurma sukari 1 tumpuk, kurma ambar 1 tumpuk. Dia ikut macam Nabi cakap. Lepas tu dia panggil Nabi. Ya Rasulullah, dah harvest dah semua, ikut Nabi buat. Bila macam tu Nabi mai, Nabi yang bagi dekat orang-orang tadi tu dengan jumlah yang Sayyidina Jabir berhutang. Kata sahabat yang meriwayatkan, dia kata apa? Lepas Nabi bayar semua hutang tadi selesai dengan kurma Sayyidina Jabir, kurma yang ada tadi masih ada lagi. Jadi apa pengajaran daripada cerita ni? Pertama, bila orang minta tolong kita, kita contribute dengan keringat kita dulu. Kalau boleh pergi deal dulu. Minta hutang kurang ke, tolong macam kawan kita. Weh, aku nak buat program siapa boleh jadi MC? Mana aku tolong orang jadi MC. Contribute dulu, tolong. Tak boleh. Oi, aku tak boleh MC. Oi, aku ketak kalau aku cakap ni mampu. Contribute dengan idea. Nampak Nabi bagi idea. Ambil kurma ni ikut kategori dia. Bagi idea, bagi cadangan, bagi buah fikiran.
Macam mana nak bina majlis yang berjaya? Nak letak program ni apa? Nak selit macam mana? Nak buat macam mana? Itu contribution yang diajar oleh baginda Nabi. Dan kalau siapa yang ada duit, contribute dengan duit. Siapa ada idea, contribute idea. Siapa ada ilham, contribute ilham. Siapa ada keringat, contribute keringat. Yang paling penting, contribute. So kita ada SUCC 4. Jadi yang baki ada apa? 3 lagi. Apa dia? ESS. Dia akan gabung semua 7. Dia akan jadi sukses. Jadi siapa yang jadi pekerja yang sukses, ada formula dia dalam surah Al-Mu'minun. Kita berhenti dulu di sini. 3 lagi tu, sekali lagi kalau sempat kita serta, kita bagi dulu ruangan untuk Abang Fatah menyantuni penonton. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz. Kita boleh rangkumkan daripada 7 formula yang Ustaz sebutkan tadi. Satu adalah dia akan jadi satu word success kan. So set your goal, understanding. So banyaklah perkara-perkara ini yang kita boleh implementkan di dalam organisasi kita untuk membolehkan kita tu relevan dan juga lebih cemerlang di organisasi kita. Okay Ustaz, sebab kita masa tak banyak, so saya nak meraihkan persoalan yang dibangkitkan oleh sidang penonton. Mungkin Ustaz banyak bercerita berkaitan dengan sejarah sirah Nabi dan juga sirah kalangan sahabat. Tapi kita sebagai manusia biasalah, manusia yang orang kata pada masa kini yang memang terbukti ataupun ternyata mempunyai sifat-sifat yang lemah, dan keupayaan kita dari segi ketahanan mental pun saya rasa mungkin tidak setara dengan para sahabat yang dahulu. Tapi walaupun begitu Ustaz, kita orang kata perlu juga meneruskan kehidupan ini dengan cabaran yang ada pada masa ini, dengan kelemahan yang kita ada pada diri kita, tapi kita nak juga orang kata setara dengan sahabat-sahabat yang dululah. So mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikitlah orang kata amalan-amalan yang kita boleh buat untuk kita merawat jiwa kita dan mampu untuk membina kekuatan dalaman kita untuk menjadi seorang yang lebih sabar, bersyukur. Kalau kita melihat kepada senario semasa ni juga, dengan pandemik yang berlaku, dengan BDR yang dilaksanakan, PDPR untuk anak-anak. So banyak benda yang berlaku dalam satu masa yang ini mungkin sejarah ni, peristiwa ini belum pernah berlaku pada kita lah. Tapi dia berlaku dalam satu tempoh masa yang singkat, dan benda tu kita terpaksa harungi dengan cara berlarutan. Yes. So mungkin Ustaz boleh bagilah sedikit tip ataupun kaedah untuk kita rawat jiwa kita dalam kita menghadapi dugaan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bukan orang yang saya bukan seorang moderator. Bukan seorang motivator. Saya juga bukan macam ayahanda Dr. Fadilah Kamsah. Saya bukan macam Dr. Tengku Asmadi. Saya bukan macam kawan-kawan saya seperti Ustaz Ustaz yang hebat dari segi motivational, Ustaz Ilyas, Ustaz Ustaz Syarizan At-Turabi. Mereka semua mahir dengan motivational punya ni. Saya ustaz kampung ya. Jadi bila orang tanya berkaitan dengan amalan, saya highlightkan dulu satu hadis yang ditanya oleh para sahabat kepada Nabi ketika Nabi bercerita tentang fitnah Dajjal. Jadi Nabi kata, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, nanti bila Dajjal mai, satu hari rasa macam setahun, satu hari rasa macam sebulan, satu hari rasa macam seminggu, satu hari rasa macam lebih cepat daripada 24 jam. Jadi bila Dajjal sampai dekat satu tempat, Dajjal akan bagi arahan. Dia tanya dulu penduduk tempat tu, aku Tuhan atau tidak? Jadi penduduk tu akan kata,
Kamu bukan Tuhan. Kalau kamu Tuhan, mesti muka kamu elok dulu. Ni kamu pun mata buta sebelah. Tuhan apa? Jadi Dajjal kata tak apa. Dia berlalu daripada tempat tu. Dan tempat tu jadi kemarau abang. Mati habis semua. Hujan tak turun, binatang habis semua dengan orang. Orang pun duk ketak, duk lapak lagu tu. Kemudian Dajjal pergi dekat satu tempat, dia tanya, aku Tuhan ke? Dia pun kata, oi, hang Tuhan lah, tengok hang boleh buat turun hujan apa semua. Maka Dajjal akan mengekalkan tempat tu menjadi subur. Dan Nabi sebut, kata, apa yang Dajjal janji syurga itu sebenarnya neraka. Apa yang nampak macam neraka itu sebenarnya adalah syurga. Okey? Bagi saya sambung sikit. Sahabat tanya Nabi, habis tu macam mana orang yang kemarau tu dipandang hidup? Nabi jawab, ketika itu makanan mereka adalah zikrullah. Bila kita baca sekali benda ni, kita jadi macam, ish, betul ke? Abang, bila saya baca kisah-kisah para ulama, hebat betul bang. Yang paling penting adalah zikrullah. Jadi sebagai step pertama daripada hari ini untuk kita nak bina supaya jiwa kita kuat untuk nak jadi macam orang dulu-dulu menghadapi semua benda ni. Nak kuat dalam bersabar. Nak kuat dalam bersyukur. Nak kuat dalam sabar. Nak hebat dalam bersyukur. Nak melalui hidup yang penuh dengan kefahaman. Nak melalui hidup yang penuh dengan pancaroba. Nak dapatkan satu zon nikmat supaya bagi tahu kata kehidupan aku okey. Aku okey. Jiwa aku tak stres. Mulakan dia dengan zikrullah. Zikir ada banyak abang. Dan dalam Al-Quran abang, satu-satunya ibadah yang Allah sertakan perkataan banyak. Sembahyang tak ada perkataan banyak. Solat kasir tak ada. Zakat kasir tak ada. Haji kasir tak ada. Yang ada satu je, iaitu zikran kathira. Dalam firman Allah yang lain, Allah kata apa? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Dan orang yang berzikir banyak kepada Allah. Jadi hari ni bila kita bincang tajuk, saya nak bagi kata jom kita mula dengan zikir, dia tak boleh 33 saja. Zikir dia kena banyak, dia kena beribu, dia kena beratus. Baru betul zikir. Nah, jadi mulakan formula hidup kita hari ni. Tak dapat banyak tak apa, ambil yang ni. Lazimkan hidup kita dengan zikir. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Kalau tak mampu, zikirlah dengan zikir-zikir yang lain. Sama ada astaghfirullahalazim, astaghfirullah rabbal baraya. Contohnya, selawat kepada Nabi. Nabi kata, siapa yang selawat 10 kali pagi, 10 kali malam, Allah akan beri kepada dia syafaat aku. Benda simple ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tu pun kita tak mampu nak buat 10 pagi, 10 malam. Nah, cuba dulu. Zikir dulu dalam hidup kita. InsyaAllah Allah akan buka kepada kita banyak. Allah akan hilangkan malah daripada kita. Allah akan jauhkan kita daripada benda lara. Allah jauhkan kita daripada benda lalai. Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang nak menjatuhkan kita. Orang-orang yang nak memusnahkan kita. Allah akan jauhkan. Dia bermula daripada zikir yang kita baca. Jadi hari ini, antara formula yang kita nak amal, pertama, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 lepas semayang, tutup dengan La ilaha illallah bagi cukup 99, bagi cukup 100. Jangan tinggal setiap kali lepas semayang. Yang tu yang pertama. Yang kedua, jangan tinggal zikir pagi dan zikir petang. Jangan tinggal zikir pagi dan zikir malam. Zikir pagi, zikir petang, contoh ma'surat. Zikir pagi, zikir malam, jangan lupa baca Ratib Al-Haddad. Jangan tinggal hizib bahar. Pilih mana satu yang nak buat. Kalau dapat buat salah satu pun cukup. Amalkan yang tu, jangan berhenti. Inilah peluang dia untuk kita duduk di tikar sejadah. Abang duk kerja dekat Kementerian Sumber Manusia. Memang bila waktu lunch, tak ada peluang nak zikir panjang-panjang. Betul tak abang? Sekarang kita PKP ada di rumah. Tolonglah gunakan peluang ni untuk zikir. Lepas semayang, zikir Sat. 5 minit je. 10 minit je. Duduk zikir Sat. Saya nak ruang masa tu je. Duduk zikir Sat. Baca zikir-zikir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih.
Habis semayang, letak tangan dekat sini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian habis subuh dengan maghrib baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra 7 kali. Lepas tu jangan tinggal baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ahlu setiap kali habis sembahyang fardu. Sekali boleh, 3 kali boleh, 10 kali boleh. Lepas tu jangan tinggal lepas subuh dengan lepas asar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri syaitan wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyati inna rabbi ala siratin mustaqim. Habis semayang innaka hamidum majid, jangan bagi salam lagi, baca zikir dulu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tambah lagi satu doa Nabi ajar. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabr wa min fitnatil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihud dajjal. Baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak zikir yang ada. Tolong amal dalam hidup kita. Ingat, saya sebut sekali lagi sebab mesti akan ada orang kata, takkan kot dengan zikir boleh buat semua tu. Ingat, Nabi kunci rahsia alam. Nabi yang pesan dekat kita suruh zikir dan berdoa. Takkanlah Nabi nak tunjuk kita jalan yang gagal. Dan ingat, kehidupan Nabi, para sahabat dan juga para salafus soleh jauh lebih berjaya daripada orang yang ada hari ini. Kita tengok Elon Musk kaya, kita tengok Mark Zuckerberg kaya, kita tengok Bill Gates kaya. Tahukah kita sahabat jauh lebih kaya daripada itu? Jauh lebih kaya daripada itu. Dan bukankah amalan mereka adalah zikrullah? Ya, antara amalan yang mereka istiqamah adalah zikrullah. Jangan pandang rendah pada zikrullah. Oh, situ semangat ya. Sebab ada orang dia suka, takkan kot zikir boleh kenyang. Takkan kot zikir boleh dapat kaya. Takkan zikir boleh berjaya apa semua. Dia jangan pandang rendah macam tu. Nabi kunci rahsia alam ini. Nabi yang ajar kita zikirullah. Nabi yang ajak kita berdoa. Nabi yang ajak kita untuk baca yang ni. Bukankah bila orang tanya Nabi, macam mana untuk malah? Nabi jawab, baca doa. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. So yang ajak ni adalah Nabi SAW. Bukan kita kata jangan duk buat formula nak menghilangkan malas, kena bangun pagi-pagi, kena workout apa semua. Kita tak nafi yang tu, buat. Tapi jangan pandang rendah pada zikir. Jangan pandang rendah pada doa. Ini yang diajar oleh manusia paling berjaya atas muka bumi. Boleh? Terima kasih Ustaz. Kupasan yang cukup menarik. Cukup bersemangat Ustaz. Di akhir-akhir ni lagi bersemangat. Satu lagi Ustaz. Minta satu lagi. Ada sidang penonton bertanyalah. Sekarang ni kita tak boleh mengerjakan umrah. Apakah amalan yang kita boleh laksanakan untuk kita mendapatkan ganjaran yang setimpal sama macam kita mengerjakan umrah? Sebab kita tak tahu tempoh masa bila kita akan. Mungkin Ustaz boleh bagi secara ringkas. Allah lah, ni tanya terlupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil kitab-kitab ada dekat luar. Ada banyak amalan-amalan yang boleh dapat bila setanding dengan mengerjakan umrah. Contohnya, siapa yang berwudu daripada rumah dia, kemudian dia pergi Masjid Quba, Nabi kata, dia semayang 2 rakaat di Masjid Quba, dia dapat pahala umrah. Maknanya ada amalan yang pahalanya boleh menyamai pahala umrah. Lah ni kalau tanya saya blur. Saya tak dapat idea dah apa dia amalan dia. Duk baca tapi tak ingat. Nak tanya sekarang tak ingat. Okay, tapi saya nak bagi tahu kata, salah satu yang kita kena looking forward adalah pada hari Tasu'a, hari yang ke-9 pada bulan Zulhijjah nanti, sehari sebelum hari raya Aidul Adha. Hari raya Aidul Adha 10 hari bulan Zulhijjah. 9 hari bulan adalah hari Arafah. Semua orang akan berpuasa. Maka jom kita sama-sama berpuasa
disebutkan bahawa dia adalah untuk menyamai, merasai amalan orang-orang yang berbuat haji. Itu antara yang saya ingat. Kalau umrah saya dah terlupa apa amalan-amalan yang menyamai pahala umrah. Ya, tak boleh, tak ingat. Saya tak ingat. Tapi nak abang kata ada. Bagi saya peluang, saat lagi kalau habis kuliah ni saya pergi cari, saya dapat, saya bagi kat kawan saya, hantar kat abang post nanti dalam abang punya FB. Boleh? Boleh. Bagi saya peluang saat saya cari. Boleh, insya-Allah. Wallah, maaf kepada yang bertanya. Maaf. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian kita selama 2 jam Ustaz. So cukup bersemangat, cukup bermanfaat dan saya harap dengan perkongsian ini akan memberi satu view yang baru kepada rakan-rakan kita yang sama-sama mengikuti siaran ini. Walaupun saya ingat mungkin mereka lebih arif daripada saya, mungkin lebih berpengalaman, lebih lebih banyak membaca rujukan. Tapi perkongsian ini merupakan satu perkara yang kita sentiasa akan buat, dan mungkin ini merupakan sedikit sumbangan kita sebagai individu untuk kesenambungan maklumat lah. Ya Ustaz. So betul. Saya rasa itu saja. Saya pun tak nak mengambil masa lagi sebab kita dah sampai ke penghujung. Kami mewakili pihak pengurusan Kementerian Sumber Manusia ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi berkolaborasi dengan kami dan sudi memenuhi jemputan kami untuk berkongsi idea, pandangan dan juga knowledge yang Ustaz ada bersama-sama dengan warga kementerian. So sekali lagi saya selaku urus dia dan juga moderator pada pagi ini mohon maaf andai kata ada kekurangan yang berlaku sepanjang kita bersiaran selama 2 jam. Dan itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So sebelum kita akhiri secara langsung ini, pihak Urustia ada kongsikan link untuk penilaian program. So tuan-tuan boleh isi untuk melayakkan tuan-tuan dapat slip kehadiran untuk program kita selama 2 jam lah. Okay, so terima kasih. Saya akan stop live kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.